Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini untuk subjek sirah. Hari ini hari kedua PDPR kita untuk tahun 2021. Tarikh hari ini 26 hari bulan Januari 2021, hari Selasa. Ni adalah buku teks sirah yang baru. Kalau yang dah ada boleh rujuk, yang belum nanti Ustazah tunjuk satu-satu ya. Ni buku aktiviti sirah yang baru. Isinya pun lagi bagus daripada yang edisi dulu-dululah. Kita tengok isi kandungan sirah tahun 6. Sirah tahun 6 kita akan belajar tokoh Islam. Tajuk besarnya tokoh Islam mengandungi Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 orang tu. Pelajaran 2 kita akan belajar tokoh Islam iaitu para sahabat yang dijamin masuk syurga. Sirah ni konsep belajarnya sama macam sejarah. Ingat, kena ingat. Kena baca, hafal. Kena tulis. Sirah ni tak ada aktiviti pengiraan. Tak ada aktiviti buat ayat. Sirah ni semua fakta yang betul yang bersumberkan daripada Al-Quran. Bukan fakta, bukan cerita fiksyen, bukan cerita rekaan. Semua ni fakta daripada Al-Quran. Semua benda betul, tak ada benda tipu. Kita tengok unit 1. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Unit 2, Sayyidina Umar Al-Khattab. Unit 3, Sayyidina Uthman bin Affan. Unit 4, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamullahu wajhah. Kita tengok yang seterusnya. Tokoh Islam iaitu para sahabat yang dijamin masuk syurga. Apa yang mereka buat ni sampai dijamin masuk syurga? Nanti kita belajar. Yang pertama, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sekadar pengenalan ni. Kita tengok pelajaran 1. Muka surat 1. Tajuk besarnya tokoh Islam Khulafa Ar-Rasyidin. Objektif pelajaran untuk hari ini, murid dapat menceritakan tentang Khulafa Ar-Rasyidin ridwanullahu alaihim ajma'in. Saya harap semua dapat mengeluarkan isi-isi penting mengenai tokoh-tokoh yang kita akan belajar nanti. Yang kedua, menyatakan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang dijanjikan syurga. Yang nama-nama tadilah. Lepas kita boleh tahu macam mana, apa yang dia orang buat sehingga Allah menjanjikan syurga buat mereka. Kita pergi muka surat kedua. Allah kelabu. Tak apa, saya baca. Setelah kewafatan Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijrah, tidak ada Rasul lain yang menggantikan baginda kerana Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Kena ingat, kena semat dalam kepala. Khulafa Ar-Rasyidin ni wujud bila Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, tak ada siapa nak ganti. Sebab tu kena wujudkan seorang pemerintah untuk menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pemerintah tersebut bukan daripada kalangan Rasulullah, sebab Nabi Muhammad ialah Rasul yang terakhir. Pentadbiran Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW telah diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin kerana kedudukan dan taraf khalifah dari segi kuasa pemerintahan adalah seperti taraf pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terdapat 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin yang memerintah negara Islam dan semuanya berpusat di kota Madinah. Khulafa' tersebut ialah, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Khalifah-khalifah ini kenapa dikenali sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin? Kenapa tu? Mereka memerintah kerajaan Islam dianggarkan selama 29 tahun. Bermula daripada 632 Masihi sehingga 661 Masihi. Kita pergi muka surat ketiga. Baru masuk unit 1. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pengenalan. Sebelum tahu kenal siapa-siapa, kita kena berkenalan dulu. Nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Mana datang Abu Bakar tu? Ayahanda beliau bernama Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimah bin Murrah Timami Al-Quraisy. Orang Arab punya style, dia punya nama sebut sekali dengan ayah, dengan datuk, dengan moyang-moyangnya sekali. Kita orang Melayu tak macam tu. Bonda beliau bernama Salmi bin Sohab bin Umar. Sayyidina Abu Bakar dari keturunan bangsawan Quraisy. Biasanya bangsawan Quraisy ni adalah orang yang berjaya, yang kaya raya. Sayyidina Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah setelah 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diputerakan. Maksudnya kat sini Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mempunyai akhlak yang baik. Sayyidina Abu Bakar juga adalah bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda berkahwin dengan Sayyidina Aisyah binti Abu Bakar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah bin Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar ni jadi bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam, beliau adalah seorang pedagang yang berjaya dan mempunyai harta yang banyak. Beliau juga mahir dan arif dalam bidang nasab keturunan serta mentafsirkan mimpi. Sayyidina Abu Bakar adalah orang dewasa lelaki yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar orang dewasa lelaki yang mula-mula memeluk Islam. Sayyidatina Khadijah iaitu isteri Nabi ialah wanita dewasa pertama yang memeluk Islam. Kena ingat tu. Biasa soalan ni masuk dalam UPKK. Tajuk yang kedua, pelantikan menjadi khalifah. Macam mana Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Kita teruskan baca. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Beliau dilantik melalui sistem syura, iaitu kalau kita orang Melayu panggil mesyuarat, iaitu perundingan atau perbincangan. Majlis syura ini diadakan di sebuah tempat bernama Suqifah Bani Sa'idah, tempat perhimpunan kaum Ansar dan Muhajirin. Semua okey ke? Kita pergi muka surat sebelah. Muka surat 4.
Saidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama daripada Khulafa Ar-Rashidin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Saidina Abu Bakar menyampaikan ucapan dan pesanan setelah dilantik menjadi khalifah di hadapan sahabat-sahabat dan umat Islam pada ketika itu. Okey, setelah dilantik, Saidina Abu Bakar dijemput untuk memberikan ucapan. Okey, apa ucapan Saidina Abu Bakar? Okey, contoh ucapan Saidina Abu Bakar selepas dilantik menjadi khalifah. Okey, yang pertama, sekiranya aku di jalan yang betul, maka betullah aku. Sekiranya aku menyimpang, maka tegurlah aku. Kerana kebenaran adalah amanah dan pendusta adalah khianat. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat dalam pandanganku sehingga haknya dikembalikan. Orang yang kuat di antara kamu adalah orang yang lemah dalam pandanganku sehingga haknya dilucutkan. Taatlah kepadaku selagi aku mentaati Allah dan Rasulnya. Sekiranya aku ingkar, maka jangan kamu mentaati aku. Bangun dan tunaikanlah solat. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Okey. Bawah ada peranan, jasa dan pengorbanan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Apa peranan Saidina Abu Bakar? Ada 10 poin kat sini. Okey, yang pertama, Saidina Abu Bakar dapat menawan hati rakan-rakannya untuk memeluk Islam seperti Saidina Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Okey, kita teruskan muka surat sebelah. Okey. Saidina Abu Bakar adalah orang yang membenarkan kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga digelar As-Siddiq. As-Siddiq ni maksudnya benar. Okey, yang ketiga, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah pada waktu malam serta bersama-sama baginda menghadapi cabaran. Pendek kata, Saidina Abu Bakar ni memang sentiasa bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Okay. Nombor 4, sanggup mengorbankan harta dan nyawanya untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Nombor 5, meneruskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentera Usamah yang diketuai oleh Usamah bin Zaid ke sempadan Syam. Yang ke-6, memerangi orang-orang Islam yang murtad. 7, memerangi orang yang ingkar daripada membayar zakat. 8, memerangi nabi palsu. Okey, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai rakyat mengaku diri mereka sebagai nabi. Okey, tugas Saidina Abu Bakar memerangi mereka yang mengaku nabi ni. Okey, 9, memerintahkan supaya ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan kerana para hafiz ramai yang syahid di medan perang. Okey, masa zaman Nabi tak ada lagi Al-Quran, naskah Al-Quran. Mereka baca Al-Quran melalui hafazan. Masing-masing hafal ingat. Kalau ada yang bertulis hanyalah di kulit unta, kulit kambing ataupun di pelepah kurma. Tak ada lagi naskah macam sekarang. Okey, jadi fungsi peranan Saidina Abu Bakar ni memerintahkan supaya ayat-ayat Quran ni dikumpulkan. Sebab apa? Sebab orang yang hafal tu syahid di medan perang. Kalau yang hafal ni syahid, siapa lagi yang ingat? Jadi selamatkan ayat-ayat Quran tu sebelum ayat-ayat itu syahid bersama hafaz tu. Hafiz. Okey, 10, memperluaskan pengaruh dan jajahan pemerintahan Islam ke semenanjung Arab termasuk penaklukan Syam dan Iraq. Okey. Akhlak dan
kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Yang pertama, beliau dididik dengan budi pekerti yang mulia, berhemah tinggi dan berani. Seorang yang dermawan, sentiasa berdampingan dengan Rasulullah SAW, suka berbuat kebajikan, jujur dan tidak pernah berdusta. Okey, sambung muka surat sebelah, muka surat 6. Kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada 7 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit kerana cuaca terlalu sejuk. Beliau sakit selama 15 hari sebelum wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mencadangkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dilantik sebagai khalifah untuk menggantikan beliau, dan pelantikan tersebut telah dicatat oleh Uthman bin Affan. Sayyidina Abu Bakar wafat pada malam Selasa 23 Jamadil Awal tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Okey, pengajaran daripada kisah Sayyidina Abu Bakar ialah, yang pertama, mempunyai kepribadian dan akhlak yang terpuji, sentiasa berlemah lembut terhadap kawan atau musuh, menghormati orang yang lebih berilmu, lebih tua dan kanak-kanak serta berani. Nombor 2, sentiasa bersedia membantu orang yang memerlukan pertolongan serta dalam kesusahan termasuklah anak yatim. Sanggup mengorbankan jiwa, tenaga dan harta serta menyayangi Rasulullah SAW dalam usaha mengembangkan dan mempertahankan Islam. 4, menghormati dan mengamalkan Al-Quran termasuk mengambil pengajaran daripadanya. Nombor 5, menghukum bunuh orang yang murtad. Murtad ni ialah orang yang keluar Islam. Dia asalnya Islam, lepas tu tiba-tiba gatal keluar Islam, nak anut agama lain. Ni namakan orang murtad. Atau keluar daripada Islam serta mengambil tindakan ke atas orang Islam yang tidak membayar zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Sentiasa berusaha untuk mengembangkan syiar Islam. Habis tajuk Sayyidina Abu Bakar. Ustazah harap boleh baca. Tak ada buku, boleh rujuk kat sini. Panjang kisahnya. Ustazah nak bagi tugasan. Bukan hantar hari ini, tapi hantar minggu depan. Tugasan tersebut ialah buat aktiviti 2. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan. Guna buku latihan, tulis hari sebelah kanan, tulis tarikh sebelah kiri, tulis perkara tengah-tengah. Macam biasa. Tulis soalan. Bawah dia tulis jawapan. Buat nombor 1 dan nombor 3. Nombor 2 tak payah. Nombor 1 dan nombor 3 sahaja. Sekian untuk hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok untuk subjek subjek apa? Subjek akidah. Tidak lupa terima kasih kepada yang dah hantar
hasil kerja Al-Quran semalam. Okey, yang belum boleh buat, Ustazah tak marah hantar lambat. Okey, janji kamu buat. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.